Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Nasuha binti Saifuddin dan Nurin Syamimi serta Nur Fatin Fazrina akan membentangkan tajuk penenangan murtad di Malaysia, suatu analisis. Yang pertama, definisi murtad menurut perspektif Islam. Murtad berasal daripada perkataan Arab iaitu ridah. Dari segi bahasa, kembali daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Manakala dari segi istilah, keluar daripada Islam, kembali kepada kekufuran serta bebaskan diri daripada Islam sama ada dengan niat, perbuatan atau perkataan, sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau iktikad. Menurut Al-Syarbini, murtad memutuskan keluar daripada Islam, memeluk agama atau akidah selain daripada Islam atau mana-mana ajaran sesat serta menyeleweng dengan niat, perkataan mahupun perbuatan. Menurut Dr. Wabah Al-Zuhaili, murtad berpaling daripada Islam dan kembali kepada kekufuran sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau iktikad. Seksyen 23-1 Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1993 Negeri Kelantan menyatakan bahawa seseorang akan dikira sebagai murtad bila dia melakukan perbuatan-perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan akidah Islam secara sukarela dan sengaja dalam keadaan sedar tanpa paksaan mana-mana pihak mahupun keadaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa maksud murtad adalah keluar daripada agama Islam secara sengaja dan dalam keadaan sedar sama ada dengan niat mahupun perbuatan mahupun perkataan. Firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari agama Islam lalu dia mati sedangkan ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Seterusnya adalah contoh-contoh murtad terbahagi kepada 3. Yang pertama dari segi percakapan, yang kedua dari segi perbuatan, dan yang terakhir dari segi keyakinan atau niat. Yang pertama, percakapan mengaku Tuhan selain daripada Allah dan menafikan salah satu sifat-sifat Allah. Yang kedua, menafikan Allah sebagai Tuhan, dan yang terakhir menghina Allah, para Nabi dan Rasul serta prinsip ajaran Islam. Yang kedua, dari segi perbuatan seperti menyembah berhala, syirikkan Allah, persendakan agama Islam seperti baling dan memijah Al-Quran. Dan yang terakhir, keyakinan ataupun niat, meyakini bahawa ajaran Islam sama seperti ajaran agama-agama lain. Hukum murtad menurut Islam terbahagi kepada 2. Yang pertama, diperintahkan untuk bertaubat, dan yang kedua, hukum bunuh jika enggan bertaubat. Yang pertama, diperintahkan untuk bertaubat. Jumhur ulama' berpendapat tempoh bertaubat adalah 3 hari 3 malam. Ulama' mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki berpendapat orang murtad diberikan peluang bertaubat selama 3 hari dengan cara berikan penjelasan berkenaan agama kepadanya, khususnya berkaitan punca-punca murtad. Kalau dia bertaubat dan balik semula kepada Islam, maka taubat tersebut akan diterima. Kalau dia tidak mahu bertaubat, maka dia hendaklah dihukum mati. Dan seterusnya, Muhammad Al-Syarbini berpendapat seorang Muslim yang murtad mestilah diberikan kaunseling dan nasihat serta diminta untuk bertaubat berkali-kali. Jika dia tidak mahu bertaubat, walaupun sudah diperintahkan berulang kali untuk bertaubat, maka dia layak dihukum bunuh. Yang kedua, hukum bunuh jika enggan bertaubat. Jumhur ulama' berpendapat hukuman murtad adalah bunuh. Ianya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi Muhammad bersabda bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya iaitu Islam, maka hendaklah kamu membunuhnya. Seterusnya, mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawa kalau seseorang murtad itu tidak mahu bertaubat, maka dibenarkan untuk terus dihukum bunuh. Dan yang terakhir, Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahawa seorang yang murtad dan kekal dengan murtadnya itu hendaklah dihukum bunuh secara moral oleh masyarakat Islam dengan tidak diberikan sebarang pertolongan ataupun kesetiaan kepadanya dan wajar dipulaukan. Setelah orang yang murtad dihukum bunuh, terdapat beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Yang pertama, mayat orang yang murtad itu haram dimandikan, haram dikafankan dan haram disembayangkan kerana telah dihukum kafir. Yang kedua, tidak dibenarkan untuk ditanam di perkuburan Islam. Yang ketiga, warisnya tidak dibenarkan mempusakai hartanya kerana telah terputus hubungan keislaman dan haknya terhadap harta-harta tersebut telah gugur.
Di sini terdapat beberapa peruntukan undang-undang berkaitan kesalahan keluar agama Islam di Malaysia. Tapi tak semua negeri mempunyai peruntukan tersebut dan hanya beberapa negeri sahaja yang menjadikan keluar daripada agama Islam ini sebagai satu kesalahan, dan hukuman di setiap negeri adalah berbeza. Yang pertama, Negeri Perak, Seksyen 13 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Perak 1992 yang menyebut tentang perbuatan atau perkataan murtad. Hukuman denda tak lebih RM3,000 atau penjara tak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang seterusnya, Pahang, Seksyen 8 dan Seksyen 9 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang 2013 yang menyebut tentang mendakwa bukan Islam dan juga percubaan keluar daripada agama Islam. Mereka akan didenda tidak lebih RM5,000 atau penjara tak lebih 3 tahun atau disebat tak lebih 6 sebatan ataupun dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman tersebut. Dan seterusnya, Kelantan, Seksyen 102-3 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 iaitu pengesahan seseorang Islam. Mereka akan ditahan di Pusat Bimbingan Islam tak lebih 36 bulan bagi tujuan pendidikan dan orang itu mestilah bertaubat mengikut hukum syarak. Yang seterusnya, Terengganu, Seksyen 7 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah iaitu Takzir Terengganu 2001 mendakwa bukan Islam. Didenda tak lebih RM5,000 atau penjara tak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Melaka, Seksyen 66 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 iaitu percubaan murtad. Mereka akan ditahan di Pusat Bimbingan Islam tak lebih 6 bulan dengan tujuan pendidikan dan orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak. Seterusnya adalah Negeri Sembilan, Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003 iaitu keluar daripada agama Islam. Mereka akan dinasihati supaya bertaubat dan kalau hakim itu berpuas hati orang itu telah bertaubat ikut hukum syarak, maka orang tersebut mestilah direkodkan taubatnya. Yang terakhir adalah Sabah, Seksyen 63 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Sabah 1995 iaitu percubaan murtad. Mereka akan ditahan di Pusat Bimbingan Islam tak lebih 36 bulan dengan tujuan pendidikan dan orang itu diminta bertaubat ikut hukum syarak. Di sini kita nampak bahawa term yang digunakan adalah kesalahan keluar daripada agama Islam dan bukannya kesalahan murtad. Terdapat beberapa negeri seperti Selangor, Kedah, Johor, Sarawak, Perlis dan wilayah Persekutuan tidak mempunyai peruntukan berkaitan kesalahan keluar agama Islam. Tetapi bagi negeri Selangor, Kedah dan Johor, mereka memberikan bidang kuasa kepada Mahkamah Tinggi untuk membuat pengisytiharan status agama kepada orang Islam yang berhasrat untuk keluar daripada agama Islam. Manakala Sarawak, Perlis dan wilayah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk tentukan status agama seseorang Islam. Negeri-negeri tersebut tidak meletakkan kesalahan keluar agama Islam sebagai satu kesalahan jenayah yang boleh dibicarakan di mahkamah. Jadi, di sini kita nampak bahawa kesucian agama Islam itu tidak dipandang serius, sedangkan keluar agama Islam ataupun isu murtad ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar menurut Al-Quran. Terima kasih Amal Nasuha. Saya akan meneruskan pembentangan kami. Okey, jadi kes yang pertama ialah kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan yang lain-lain. Jadi perayu ni iaitu Azlina binti Jailani dilahirkan seorang Muslim, dibesarkan sebagai seorang Muslim. Beliau hidup sebagai seorang Muslim bersama keluarga beliau dan seringkali dikenali sebagai seorang Muslim. Ibu bapa beliau berbangsa Melayu. Okey, jadi ceritanya pada 21 Februari 1997, perayu iaitu Azlina binti Jailani telah memohon kepada JPN iaitu Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar namanya daripada Azlina binti Jailani kepada Lina Lelani atas sebab beliau telah memeluk agama Kristian dan ingin berkahwin dengan seorang lelaki Kristian. Namun permohonannya telah ditolak oleh JPN. Kemudian pada 15 Mac 1999, perayu membuat permohonan sekali lagi di JPN untuk menukar namanya, tetapi kali ini ditukarkan kepada Lina Joy. JPN meluluskan permohonan kali ini atas sebab beliau memang ingin menukar namanya dan bukannya kerana ingin menukar status agama. Jadi pada November 1999, beliau mendapatkan kad pengenalan barunya dan di dalam kad pengenalan barunya status Islam itu tetap dikekalkan.
Seterusnya pada 3 Januari tahun 2000, perayu sekali lagi memohon ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk memadamkan perkataan Islam daripada kad pengenalannya. JPN berpendapat supaya perayu membawa suatu perintah atau sijil daripada Mahkamah Syariah yang menyatakan bahawa perayu sudah keluar daripada agama Islam. Kemudian, Lina Joy telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi untuk mencabar keputusan Jabatan Pendaftaran Negara tadi atas dasar telah mencabul hak kebebasan beragama seperti yang terjamin di bawah Perkara 11-1 Perlembagaan Persekutuan. Namun, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan yang dibuat oleh Lina Joy dan menyatakan bahawa isu berkenaan murtad ini adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan bukannya di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Seterusnya, Lina Joy telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan dan mengemukakan dua persoalan, iaitu persoalan pertama, sama ada keputusan JPN itu menurut undang-undang adalah betul dengan menolak permohonan perayu memadamkan perkataan Islam daripada kad pengenalan, dan persoalan kedua, sama ada memerlukan suatu sijil atau perintah murtad daripada Mahkamah Syariah dikemukakan terlebih dahulu. Jadi di Mahkamah Rayuan telah dihadkan persoalan dan hanya fokus kepada persoalan yang pertama sahaja. Jadi secara ringkasnya, keputusan majoriti mahkamah menyatakan bahawa tindakan JPN itu adalah sah di sisi undang-undang. Dan seterusnya, Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan yang dibuat oleh Lina Joy yang ingin memadamkan status Islam daripada kad pengenalannya. Kemudian, Lina Joy membuat pula rayuan ke Mahkamah Persekutuan atas sebab penghakiman yang sama. Jadi begitu juga dalam Mahkamah Persekutuan ini, keputusan majoriti menolak rayuan yang dibuat oleh Lina Joy. Antara perkara penting dalam kes Lina Joy ini antaranya adalah perkara 11-1, iaitu berkenaan dengan hak kebebasan beragama. Jadi mahkamah telah menyatakan bahawa berkenaan dengan Islam, peruntukan perkara 11 itu perlu dibaca dan ditafsir bersama dengan peruntukan-peruntukan relevan lain berhubung Islam, iaitu termasuklah perkara 3-1, 12-2, 74-2, 121-1A dan perkara 160 iaitu berkaitan dengan orang Melayu. Deklarasi perkara 3-1 mempunyai kesan yang melayakkan hak mutlak seorang Muslim untuk murtad dalam perkara 11-1 dengan mengkehendaki pematuhan undang-undang syariah yang berkaitan dengan kemurtadan yang digubal menurut perkara 74-2. Jadi kenyataan bahawa perayu tidak boleh lagi berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah tidak wajar ditekankan. Cara seseorang itu keluar dari Islam perlulah mengikut undang-undang atau amalan yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Kebebasan beragama di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan memerlukan perayu untuk mematuhi amalan-amalan atau undang-undang agama Islam. Apabila semua undang-undang agama dipatuhi dan pihak berkuasa agama telah memperakukan kemurtadannya, barulah secara rasminya perayu dapat menganuti agama Kristian. Jadi, seperti mana yang kita telah pelajari, Mahkamah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam senarai negeri. Jadi antara perkara-perkara yang termasuk dalam senarai negeri tersebut adalah berkenaan dengan undang-undang Islam. Sehubungan dengan ini, perkara 74-4 Perlembagaan Persekutuan menegaskan bahawa keluasan ungkapan-ungkapan am dalam jadual ke-9 tidak boleh dikira sebagai dihadkan oleh ungkapan-ungkapan khusus yang terdapat dalam jadual 9 itu. Jadi kemudiannya berkenaan dengan tindakan JPN yang meminta perayu untuk mengemukakan perakuan atau sijil dari Mahkamah Syariah adalah suatu yang munasabah, seperti mana mahkamah telah menyatakan. Kerana persoalan sama ada seseorang itu Muslim atau murtad adalah persoalan yang berkaitan dengan undang-undang Islam. Jika mahkamah memutuskan tindakan JPN adalah sebagai satu tindakan yang tidak munasabah, maksudnya kalau mahkamah kata tindakan JPN yang meminta perayu mengemukakan perakuan ataupun sijil ni adalah satu perkara yang tidak munasabah, maka ia akan membawa erti bahawa mahkamah mengkehendaki JPN menerima fakta
bahawa mengikut undang-undang Islam, seseorang Muslim itu boleh dianggap oleh dunia sebagai telah keluar dari Islam apabila orang itu dengan sendiri kata dia telah keluar dari agama Islam. Walaupun tanpa surat perakuan ataupun sijil daripada pihak berkuasa agama. Seterusnya kita lihat pula di dalam kes Nyonya Tahir. Jadi dalam kes Nyonya Tahir ini, suatu permohonan ex parte telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dan Pegawai Agama Islam Daerah Tampin Negeri Sembilan berhubung dengan status dan kedudukan agama Islam Nyonya binti Tahir yang telah meninggal dunia pada tarikh 18 Januari 2006 kerana sakit tua. Apabila si mati meninggal dunia, timbul masalah tentang pengebumiannya disebabkan status agama yang meragukan. Jadi dalam menentukan sama ada si mati adalah seorang beragama Islam ataupun tidak pada masa kematiannya, mahkamah telah merujuk kepada surat akuan yang dibuat oleh si mati di hadapan Pesuruhjaya Sumpah pada 19 Julai 1991 dan satu dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama Islam dan Mahkamah Kadi Daerah Alu Gajah Melaka yang bertarikh 7 Mei 1986 yang berbentuk surat laporan. Jadi, di dalam surat akuan oleh Nyonya Tahir itu secara ringkasnya telah menyatakan status agama beliau. Jadi, di dalam surat akuan tersebut secara ringkasnya telah dinyatakan bahawa Nyonya Tahir, beliau si mati ini merupakan seorang perempuan Melayu dilahirkan pada tahun 1936. Sejak kecil lagi beliau telah tinggal bersama dengan datuknya yang merupakan seorang mualaf dan dari kecil lagi beliau telah terdedah dengan adat resam Cina dan beliau duduk jauh daripada masyarakat kaum Melayu. Setelah beliau dewasa, beliau telah berkahwin dengan seorang lelaki Cina serta dikurniakan 13 orang anak. Dan sepanjang kehidupan Nyonya Tahir, beliau tidak pernah mengamalkan cara hidup Islam. Selain daripada surat akuan yang ditulis oleh si mati, keterangan bayinah juga dibawa oleh anak-anak si mati berkaitan amalan ibu mereka iaitu Nyonya binti Tahir semasa hayat beliau yang mengamalkan ajaran Buddha dan juga menyembah tokoh yang terdapat di dalam rumah mereka. Dokumen persendirian dalam bentuk gambar-gambar juga diberikan bagi membantu mahkamah membuat keputusan. Berdasarkan qarinah dan juga bukti-bukti daripada ahli-ahli waris si mati, mahkamah sebulat suara memutuskan bahawa si mati iaitu Nyonya binti Tahir adalah bukan beragama Islam semasa kematiannya dan ahli-ahli si mati berhak untuk menuntut mayat beliau serta menguruskan pengebumian mayat berkenaan. Melalui kes Nyonya Tahir ini, jelas menunjukkan bahawa untuk seseorang itu mendapat pengiktirafan sama ada dia sudah keluar dari agama Islam ataupun tidak, memerlukan kepada qarinah dan bukti-bukti yang kukuh serta yakin untuk diterima di mahkamah berhubung status agamanya. Seperti dalam kes Nyonya Tahir ini, walaupun Nyonya Tahir lahir dalam keadaan pada asalnya beragama Islam dan berbangsa Melayu, namun mahkamah terpaksa memutuskan bahawa beliau bukan lagi beragama Islam semasa kematiannya berdasarkan qarinah yang jelas. Seterusnya, dalam memberikan bukti-bukti atau bayinah pula, kes ini telah merujuk kepada bahagian 3 pengemukaan dan kesan keterangan bab 2 saksi Seksyen 83-10, iaitu tertakluk kepada peruntukan seksyen ini, semua orang Islam adalah berwibawa untuk memberikan syahadah atau bayinah sebagai saksi dengan syarat bahawa mereka adalah aqil, baligh, adil, mempunyai ingatan yang baik dan tidak berprasangka. Dan seorang yang bukan beragama Islam adalah berwibawa memberikan bayinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut hukum syarak. Justeru, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai kuasa budi bicaranya untuk mendengar keterangan-keterangan secara bayinah daripada anak-anak si mati walaupun bukan beragama Islam berkenaan kehidupan dan perbuatan ibu mereka jika pernyataan mereka boleh diterima mengikut hukum syarak. Seterusnya, keterangan merupakan satu elemen yang sangat penting dalam proses perbicaraan. Tanpa keterangan, hukuman tidak mampu dilaksanakan dan dijalankan dengan adil dan saksama. Keterangan yang diberikan itu pula perlulah pada tahap yang meyakinkan.
Jadi pembuktian keterangan terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, yakin. Yakin ini ialah pembuktian tanpa keraguan, tidak boleh dipatahkan serta merupakan bukti yang paling konkret. Pembuktian yang kedua adalah peringkat yang kedua adalah zan al-ghalib, iaitu pembuktian melampaui keraguan munasabah, iaitu beyond reasonable doubt. Yang ketiga adalah az-zon, iaitu sangkaan atau dalam keadaan tidak pasti tetapi lebih hampir kepada benar, tidak cukup untuk mensabitkan suatu kes. Yang keempat adalah syak, iaitu sangkaan atau keadaan tidak pasti, iaitu 50-50 di antara sabit atau tidak sabit persamaan kemungkinan di antara yang benar dengan yang salah. Dan peringkat yang kelima adalah al-waham, iaitu tahap pembuktian yang terendah kerana merupakan sangkaan semata-mata atau di mana keadaan yang lebih cenderung kepada salah. Jadi pembuktian yang diguna di mahkamah mestilah pembuktian iaitu keterangan yang pada tahap yang meyakinkan. Kesimpulan yang dapat kita peroleh daripada kedua-dua kes Lina Joy dan Nyonya Tahir tadi adalah berkenaan dengan proses seseorang yang ingin keluar daripada agama Islam itu adalah bukan satu proses yang mudah. Ia memerlukan bukti serta keterangan yang jelas dan konkret untuk diguna pakai oleh mahkamah bagi menentukan status agama seseorang individu. Seperti dalam kes Nyonya Tahir tadi, untuk menentukan status agama beliau bagi meneruskan proses pengebumian sama ada melalui cara Islam ataupun tidak, memerlukan kepada bainah yang jelas serta konkret. Contohnya surat akuan tadi tu, kemudian bainah daripada waris-waris, ahli waris iaitu anak-anak dia berkenaan dengan kehidupan Nyonya Tahir semasa hidup. Okay, jadi berdasarkan bainah serta keterangan yang jelas, kita dapat lihat bahawa sepanjang hayat Nyonya Tahir tadi tu beliau tidak pernah mengamalkan cara hidup Islam. Okay, jadi daripada situ mahkamah telah memutuskan bahawa beliau adalah bukan Islam sewaktu kematiannya. Okay. Melalui peruntukan Seksyen 2 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 telah menjelaskan definisi orang Islam, iaitu seorang yang menganut agama Islam, seorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya pada masa kelahiran orang itu ialah orang Islam, seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam, seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam, seseorang yang telah memula agama Islam mengikut Seksyen 108 atau seorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar bahawa dia ialah orang Islam sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis. Jadi, jika seseorang individu itu terdapat salah satu ciri-ciri daripada 6 yang telah disebutkan tadi, maka individu tersebut adalah seorang yang beragama Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada statistik dan data negeri bagi tahun 2017 sehingga Mei 2021, iaitu 5 tahun terkini. Bagi kes permohonan pengisytiharan status agama di Mahkamah Syariah, yang mana jumlah kes ini adalah merupakan jumlah kes yang berdaftar, berstatus daftar. Jadi merujuk kepada rajah di atas, jumlah keseluruhan kes yang telah dicatatkan dalam 5 tahun terkini adalah sebanyak 1080 kes, di mana negeri yang tertinggi mencatatkan kes permohonan pengisytiharan status agama ini adalah negeri Sabah dengan jumlah sebanyak 391 kes. Diikuti pula dengan negeri Selangor sebanyak 274 kes dan juga negeri Perak sebanyak 101 kes. Manakala bagi negeri Sembilan mencatatkan sebanyak 98 kes, wilayah persekutuan mencatatkan ataupun merekodkan sebanyak 79 kes dan negeri Sarawak merekodkan sebanyak 56 kes. Dan jumlah sebanyak 31 kes telah dicatatkan bagi negeri Pulau Pinang, sebanyak 19 kes bagi negeri Kedah
dan 14 kes bagi negeri Johor, 12 kes bagi negeri Melaka, 7 kes bagi negeri Pahang dan 2 kes bagi negeri Perlis. Dilihat bahawa negeri Kelantan dan negeri Terengganu terkecuali dalam mencatatkan kes permohonan pengisytiharan status agama ini kerana tiada rekod ataupun tiada permohonan yang telah dicatatkan sepanjang 5 tahun terkini. Juga kes yang difailkan di Mahkamah Syariah ini merupakan kes yang direkodkan di bawah Kod 043 iaitu pengisytiharan status agama dan juga Kod 105 iaitu mendakwa bukan Islam. Jadi Mahkamah Syariah ataupun Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa dalam menentukan status agama seseorang individu itu. Maksudnya mengisytiharlah status agama seseorang individu. Oleh yang demikian, kes yang difailkan di mahkamah ini merupakan kes yang melibatkan mereka yang masih belum ditentukan pemelukan Islamnya sama ada sah ataupun tidak. Dan statistik ini adalah statistik yang diperoleh daripada JKSM iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Seterusnya kita masuk pula pada perincian data bagi negeri yang tertinggi di mana slide ini merupakan kesinambungan daripada slide sebelum ini yang melihatkan Sabah, negeri Selangor dan juga negeri Perak antara negeri-negeri yang mencatatkan jumlah tertinggi kes permohonan pengisytiharan status agama ini. Dan bila dilihat bagi negeri Sabah berlaku turun naik dalam jumlah kes yang didaftarkan. Juga negeri Selangor dan negeri Perak. Okey, kita tengok dulu negeri Sabah. Bagi negeri Sabah, pada tahun 2017, kes yang dicatatkan sebanyak 94 kes. Dan menaik pula pada 2018, iaitu sebanyak 108 kes. Dan pada 2019 menurun sebanyak 6 kes iaitu mencatatkan sebanyak 102 kes lah daripada tahun sebelumnya iaitu tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 mencatatkan kadar penurunan yang besar iaitu sebanyak 63 kes telah dicatatkan bagi tahun tersebut. Dan diikuti pula pada tahun 2021 dengan jumlah kes sebanyak 24 kes. Seterusnya pula bagi negeri Selangor, jumlah kes yang dicatatkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 70 buah kes dan menurun sedikit pada tahun 2018 sebanyak 61 kes. Menaik semula pada tahun 2019 menaik sebanyak 8 kes yang menjadikan tahun 2019 ini mencatatkan 69 kes dan menurun semula pada tahun 2020 yang mencatatkan sebanyak 48 kes dan terus menurun pada tahun 2021 dengan catatan kes sebanyak 26 kes. Bagi negeri Perak pula, sebanyak 29 kes telah dicatatkan pada tahun 2017 dan menurun pada tahun 2018 dengan catatan 19 kes. Menaik semula pada tahun 2019 dengan jumlah kes yang sama seperti 2017 iaitu 29 kes dan menurun semula pada tahun 2020 dengan jumlah kes yang sama seperti 2018 iaitu sebanyak 19 kes. Dan kekal menurun pada tahun 2021 dengan hanya mencatatkan 5 buah kes sahaja. Jadi, daripada penelitian bagi setiap tahun negeri-negeri tertinggi ini, dilihat ada kadar penurunan dalam tahunan, kes tahunan lah, di mana ia boleh dikira sebagai satu perkembangan yang baik lah dalam perundangan murtad. Namun ianya bukanlah maksud kes ataupun isu ini mendapat penerimaan dalam Islam dan dalam perundangan di Malaysia. Tetapi jumlah-jumlah yang menunjukkan penurunan ini sedikit sebanyak dapat
membuka ruang pada satu sudut pandang yang positif tentang perundangan murtad di Malaysia ini. Seterusnya adalah berkaitan isu semasa yang berkait dengan topik perbincangan perundangan murtad ni, sama ada ia diklasifikasikan sebagai pengisytiharan status agama ataupun dakwaan bukan Islam dan lain-lain terma lagi, di mana kes yang boleh diteliti sedikit secara ringkasnya adalah kes Rosliza Ibrahim versus kerajaan, lawan kerajaan negeri Selangor dan lain-lain, di mana kes ini bermula pada tahun 2015 apabila Rosliza memfailkan saman pemula untuk mendapatkan satu pengisytiharan bahawa beliau telah dilahirkan sebelum perkahwinan bapanya yang beragama Islam dengan ibunya yang beragama Buddha. Jadi 2 tahun berikutnya, pada tahun 2017, Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak saman pemula yang difailkan oleh Rosliza ini kerana bukti yang dikemukakan oleh Rosliza tidak kuat. Apa bukti yang dikemukakan? Antaranya adalah pengesahan bahawa tiada rekod ataupun tiada apa-apa data dari pihak berkuasa agama tentang pemelukan ataupun tentang status agama ibunya dan juga rekod pernikahan bagi kedua ibu bapanya. Maksudnya tiada apa-apa rekod yang telah ditemui. Jadi apabila bukti itu dikemukakan, Mahkamah memutuskan bahawa bukti itu adalah tidak kukuh kerana tiada rekod itu bukan bermakna ataupun tidak boleh membuktikan sesuatu perkahwinan itu tidak pernah berlaku. Jadi atas sebab itu Mahkamah menolak permohonan yang difailkan oleh Rosliza ini. Kemudian pada tahun 2018, rayuan telah difailkan di Mahkamah Rayuan, tetapi keputusannya tetap sama bahawa Mahkamah Rayuan tetap mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam. Dan pada 20 Januari 2020, Mahkamah Persekutuan telah memberikan kebenaran untuk merayu bagi pemohon ini untuk membolehkan 2 isu perundangan di dalam kes Rosliza ini diputuskan, di mana antara isu perundangannya adalah sama ada Mahkamah Tinggi ini ada atau tidak peruntukan untuk mendengar dan menentukan sama ada seseorang individu itu Islam ataupun tidak. Ataupun Mahkamah Tinggi ini ada tak peruntukan untuk menentukan seseorang itu bukan lagi beragama Islam. Pada 5 Februari 2021, iaitu pada awal tahun yang lalu, Mahkamah telah mengisytiharkan Rosliza ini sebagai tidak pernah beragama Islam. Mahkamah Persekutuan membezakan frasa bukan lagi beragama Islam dengan tidak pernah beragama Islam, yang bermakna 2 frasa yang berbeza. Iaitu sekiranya bagi seseorang yang bukan lagi beragama Islam, mahkamah yang berbidang kuasakan kes ini adalah Mahkamah Syariah. Berbeza pula dengan mereka yang tidak pernah beragama Islam, yang Mahkamah Sivil lah mempunyai bidang kuasa terhadapnya. Mahkamah Syariah bagi mereka yang bukan lagi beragama Islam, tetapi Mahkamah Sivil bagi mereka yang tidak pernah beragama Islam dalam bidang kuasa perbicaraan akan kes-kes tersebut. Jadi bagi kes Rosliza ini adalah kes yang diputuskan sebagai tidak pernah beragama Islam dan rayuan Rosliza ini juga diterima. Bagi isu yang kedua adalah isu yang berlaku pada Februari 2021, di mana telah tular satu video yang berdurasi 3 minit 45 saat yang menunjukkan bahawa seorang lelaki bukan Islam, iaitu India, telah membuat pengakuan memurtadkan seorang wanita Islam sebelum mengahwininya. Dalam video tersebut, lelaki ini memberitahu cara ataupun berkongsi cara bagaimana untuk memurtadkan seorang wanita Islam bagi tujuan perkahwinan. Jadi rentetan daripada penyebaran itu, Polis Diraja Malaysia yang telah menerima aduan melakukan serbuan dan tahanan ke atas individu tersebut, iaitu lelaki tersebut. Jadi, lelaki tersebut telah dikenakan tindakan undang-undang
di bawah enactment Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam yang sedang berkuat kuasa dan juga disiasat polis mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 298 Kanun Keseksaan, Seksyen 505-C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Manakala, bagi wanita tersebut pula adalah merupakan seorang yang berwarga negara Indonesia dan setelah disiasat, didapati bahawa kemurtadannya ataupun murtadnya wanita ini bukan di negara ini tetapi di negaranya sendiri iaitu Indonesia. Oleh sebab itu, Mahkamah Syariah tiada bidang kuasa terhadap wanita tersebut. Kerana apa-apa sahaja kes yang melibatkan orang Islam, walaupun bukan warga negara Malaysia, dia warga negara lain, tetap akan dikenakan tindakan. Jadi, dua isu ini adalah isu yang berkaitan dengan skop perbincangan dan berlaku dalam tempoh yang terdekat kebelakangan ini. Jadi itulah yang pertama tentang kes Rosliza, dan yang kedua adalah tular video seorang lelaki memurtadkan seorang wanita Islam. Seterusnya kita sampai di penghujung di mana membincangkan tentang cadangan penambahbaikan bagi perundangan murtad di Malaysia ini dengan membawakan pandangan yang pertama adalah berkaitan penyeragaman undang-undang murtad di seluruh negeri. Apabila diteliti, antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mahkamah ataupun oleh pihak-pihak yang menguruskan berkaitan kes murtad ini adalah berkenaan ketidakseragaman undang-undang itu yang hasilnya menimbulkan kekeliruan dan konflik di antara satu sama lain. Oleh demikian, cadangan penyeragaman undang-undang ini sangat-sangat digalakkan kerana ia akan membantu menyelesaikan banyak sudut masalah tentang isu ini. Persoalannya, adakah persekutuan boleh menyeragamkan undang-undang negeri? Jawapannya adalah berdasarkan Perkara 76-1-B Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kuasa kepada Parlimen untuk menggalakkan penyeragaman undang-undang di setiap negeri, tetapi penyeragaman yang dilakukan oleh Parlimen ini hanya boleh terlaksana apabila undang-undang tersebut diterima pakai oleh Badan Perundangan Negeri seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 76-3 Perlembagaan Persekutuan, yang mana apabila ia diterima pakai oleh Badan Perundangan Negeri ini, ianya disifatkan sebagai undang-undang negeri dan bukan undang-undang persekutuan. Jadi nak tak nak ianya berbalik semula kepada Badan Perundangan Negeri, dan ianya menunjukkan bahawa penyeragaman yang dilakukan oleh Parlimen ini tidak mampu untuk mengikat negeri-negeri secara penuh ataupun secara menyeluruh, kerana ianya tertaluk juga pada Badan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Selain daripada itu, jawatan kuasa khas yang berfungsi untuk mengkaji teknikal undang-undang sivil dan syariah di Malaysia ini juga boleh ditubuhkan bagi membantu dalam melancarkan lagi proses penelitian ataupun kajian tentang undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Seterusnya, penggubalan undang-undang dan peruntukan yang sedia ada juga boleh diperkemaskan lagi dalam usaha untuk menambah baik sistem perundangan murtad di Malaysia ini, di mana dari sudut seperti menggubal undang-undang khusus berkaitan tata cara permohonan keluar Islam, pencegahan, cara dan juga tempoh pemulihan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negeri Sembilan yang memperuntukkan tata cara khusus bagi seseorang yang berhasrat untuk keluar daripada Islam di bawah Seksyen 119 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003. Jadi Negeri Sembilan antara negeri yang telah terkehadapan dalam mengambil berat tentang isu perundangan murtad umat Islam. Selain itu juga, kerajaan negeri boleh mengubal enactment ataupun akta pemulihan akidah yang khusus di setiap negeri masing-masing
dalam usaha untuk memperincikan lagi tata cara ataupun proses permohonan keluar Islam ini, di mana di beberapa negeri telah membuat tata cara seperti yang dinamakan sebagai istitabah, iaitu peluang untuk bertaubat sebelum kes bagi seseorang individu itu diputuskan. Di samping itu, bagi peruntukan kawalan ke atas penyebaran agama selain daripada Islam, ini juga boleh diperkemaskan lagi bagi setiap negeri berdasarkan punca kuasa Perlembagaan Persekutuan pada perkara 11-4. Jadi, bagi negeri-negeri yang masih lagi belum menggubal peruntukan ini untuk negeri-negeri mereka, seperti wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, negeri-negeri ini boleh berbuat demikian. Kerana setakat hari ini masih lagi belum ada enactment bagi menghalang usaha memurtadkan umat Islam di negeri tersebut. Jadi, pendekatan penggubalan undang-undang ini boleh diambil secara serius bagi negeri-negeri yang masih belum ada peruntukannya dalam usaha untuk mengekang ataupun menangani isu murtad di negara ini. Bagi cadangan yang ketiga pula adalah berkenaan ketegasan pihak berkuasa agama, di mana isu murtad ini seharusnya perlu ditangani secara tegas oleh pihak-pihak yang ditugaskan. Jadi, sekiranya ada yang mengambil kesempatan ataupun ada pihak yang sengaja mencemarkan imej agama Islam dalam mengisytiharkan murtad secara terang-terangan ataupun menghina agama Islam, pihak-pihak ini perlu dikenakan tindakan yang sewajarnya. Dalam hal ini juga, penubuhan jabatan atau unit seperti unit pencegahan penyelewengan akidah dan NGO Islam ataupun dengan kerjasama NGO Islam boleh dilaksanakan dalam proses untuk menjalankan modul pelaksanaan pemulihan akidah, terutamanya bagi mereka yang baru sahaja memeluk Islam. Seperti negeri Selangor dan negeri Sembilan yang begitu proaktif dalam menubuhkan, antaranya adalah unit penyelewengan akidah lah dalam usaha untuk memelihara akidah umat Islam. Dan itu adalah berkaitan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan sekiranya pihak-pihak yang disebutkan ini betul-betul committed untuk memperkasakan undang-undang Islam dan juga undang-undang syariah di negara inilah. Dan kesimpulannya, perundangan murtad ini juga perlu diberikan pengkhususan ataupun penelitian yang lebih terperinci dalam membantu memelihara akidah umat Islam itu sendiri. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.